Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Pada kali ini, cikgu akan bawakan kamu dalam unit baru iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Tajuknya Struktur Masyarakat Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Standard pelajaran 5.1.1. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 104 hingga 107. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid baca dan fahami gambar dan juga petikan teks muka surat 104, kemudian 105, kemudian 106. Di situ terdapat piramid struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian muka surat 107, 4 golongan utama dalam struktur masyarakat kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sultan, pembesar, rakyat dan juga hamba. Baiklah murid-murid, seterusnya tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Kita pergi kepada sinopsis terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tajuk utama iaitu struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang mempunyai peranan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perlibatan tokoh terbilang dalam pentadbiran telah membawa ke era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam unit ini nanti murid-murid akan belajar tentang struktur masyarakat dan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, mengapa kita perlu belajar tentang tokoh terbilang? Kerana nanti tokoh terbilang ni lah yang membawa Kesultanan Melayu Melaka ni ke era kegemilangan. Nanti murid akan belajar pada tajuk-tajuk yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi ke tajuk utama yang akan kita belajar. Yang kita belajar hari ini iaitu struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Setiap golongan mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Murid-murid lihat dalam buku teks tu struktur masyarakat. Struktur masyarakat ada empat tingkat, tetapi dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Okey, ini yang cikgu masukkan tadi, piramid struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ada 4 level ataupun 4 aras. Ada 4 aras. Kemudian kemudian dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah. Di kedudukan aras paling tinggi itu iaitu sultan. Dan kemudian aras kedua iaitu pembesar. Dua golongan ni merupakan golongan pemerintah. Kemudian aras tiga adalah rakyat, dan aras keempat, aras paling bawah, tingkat paling bawah merupakan golongan hamba, termasuk dalam golongan yang diperintah. Baiklah,
kita pergi kepada golongan yang pertama, di aras yang pertama, golongan pertama iaitu Sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran. Jadi pemerintah tertinggi Kesultanan Melayu Melaka adalah Sultan. Sultan ni bertindak membuat keputusan. Keputusan Sultan adalah mutlak, iaitu orang lain tidak boleh bantah, kecuali nanti pembesar. Ada pembesar boleh beri nasihat, cuma pembesar boleh beri nasihat. Dan Sultan akan membuat keputusan. Sebab tu Sultan ni pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Kemudian Sultan menjadi simbol perpaduan rakyat. Jadi rakyat Melaka pada masa itu menunjukkan tak setianya kepada Sultan. Tak setia, menunjukkan simbol perpaduan. Bila sesuatu perkara dilakukan atas nama Sultan, rakyat Melaka akan patuh dan setia. Jadi Sultan ni merupakan simbol perpaduan. Kemudian golongan kedua dalam struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah pembesar. Pembesar merupakan orang yang dilantik oleh Sultan. Maksudnya Sultan yang melantik pembesar-pembesarnya. Terdapat beberapa pembesar dalam struktur pentadbiran kerajaan Melaka. Nanti murid-murid akan belajar lepas ni, seperti bendahara, temenggung, laksamana, penghulu bendahari. Itu adalah golongan pembesar dalam struktur masyarakat Melayu Melaka. Peranan utama pembesar ini adalah membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Sebab yang macam cikgu cakap tadi kan, Sultan ni pemerintah tertinggi dalam pentadbiran. Sultan membuat keputusan boleh dikatakan dalam hampir semua aspek. Contoh keputusan untuk memajukan negeri, keputusan untuk menyerang sesuatu kerajaan, keputusan menjatuhkan hukuman. Kemudian atas tindakan Sultan itu sebenarnya dinasihati oleh pembantu Sultan, iaitu pembesar. Sebab tu pembesar ni dilantik. Tujuannya adalah untuk membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Seterusnya, yang dua tadi tu merupakan golongan pemerintah. Sultan berada dalam hierarki tertinggi piramid struktur masyarakat, kemudian diikuti oleh pembesar. Jadi dua golongan ini merupakan golongan pemerintah. Golongan ketiga dalam struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah rakyat. Rakyat merupakan penduduk Melaka. Penduduk Melaka yang tinggal di sekitar Melaka. Rakyat merupakan pengikut setia kepada Sultan dan juga pembesar. Rakyat ni merupakan pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Jadi untuk jawatan pembesar ni, ada kalanya dilantik dari kalangan rakyat. Ada kalanya dilantik dari kalangan rakyat yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Contohnya bijak ataupun gagah perkasa. Mereka ni biasanya orang-orang yang bijak dan juga gagah perkasa ni akan dilantik. Ada kalanya dilantik oleh Sultan menjadi pembesar negeri.
Dan pembesar tadi dilantik oleh sultan. Kebiasaannya dilantik dari kalangan anak-anak pembesar. Anak-anak pembesar juga, terutamanya bendahara, jawatan bendahara. Tetapi bagi rakyat yang mempunyai kelebihan dan juga kebolehan tertentu, ada kalanya akan dilantik oleh sultan menjadi pembesar negeri. Kemudian golongan yang berada pada aras terbawah dalam hierarki struktur masyarakat kerajaan Melayu Melaka ialah hamba. Ada hamba. Pada zaman Melaka ni ada hamba. Hamba merupakan orang suruhan sultan dan juga pembesar. Biasanya dayang-dayang. Kalau dekat istana tu dayang-dayang lah tu. Dayang-dayang kan. Ataupun orang suruhan. Kalau lelaki tu pengawal tu semua kan. Yang tak yang biasanya yang mengawal sepanjang masa, yang menjadi tukang masak kan. Itu merupakan orang suruhan sultan. Itu kategori dia hamba. Dan juga pembesar. Pembesar Melaka pun ada juga hamba. Bilangan hamba ni melambangkan ketinggian, status dan kekayaan pemiliknya. Bila pada masa itu orang kaya juga ada hamba juga. Jadi bila seseorang pada zaman itu mempunyai bilangan hamba yang ramai, menunjukkan dia mempunyai ketinggian status. Statusnya dilihat sebagai tinggi pada zaman itu, kerana biasanya orang yang kaya memiliki hamba yang ramai pada masa itu. Jadi golongan hamba ini juga merupakan salah satu golongan yang berada dalam struktur masyarakat kerajaan Melayu Melaka. Kesimpulan, golongan pemerintah dan golongan diperintah memberikan sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintah kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berjalan lancar sehingga menjadi sebuah empayar yang kuat dan pusat perdagangan utama. Selepas tajuk tokoh terbilang ni, kita akan belajar bagaimana Melaka ni menjadi sebuah empayar yang kuat. Hasil dari tokoh terbilang yang mentadbir Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, seterusnya latihan di rumah pada kali ini, iaitu labelkan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seperti biasa, buat dalam buku tulis, tulis hari ini dan juga tarikh hari ini. Kemudian tulis tajuk struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, standard pelajaran 5.1.1. Tulis arahan, labelkan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya latihan ni ada dalam buku teks muka surat 118. Murid-murid boleh rujuk muka surat 118 untuk membuat latihan ni. Ambil yang soalan 1 saja, sebab soalan 1 ada kaitan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid,
Itu sahaja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian terima kasih.